Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk pembentangan kami, iaitu kontrak al-wakalah dan aplikasinya dalam tabung haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani Syafiqah binti Nur Rizwan, nombor kad matrik D193119997. Baiklah, saya akan terangkan sedikit pengenalan al-wakalah. Secara umumnya, al-wakalah merupakan perkataan Arab yang menerangkan hubungan di antara dua pihak, di mana salah satu pihak bertindak sebagai wakil bagi pihak yang lain untuk menjalankan urus niaga perniagaan. Baiklah, al-wakalah merupakan sebuah kontrak yang digunakan dalam muamalat. Al-wakalah merupakan aspek penting yang diaplikasikan dalam kehidupan manusia dan juga dalam muamalah semasa seperti institusi kewangan, takaful dan dalam kehidupan seharian seperti dalam munakahat, zakat, korban, haji dan sebagainya. Oleh kerana itu, perbahasan al-wakalah ini lebih kepada aspek semasa berdasarkan kepada perspektif hadis-hadis Nabawi, seperti mana yang terdapat dalam Al-Kutub Al-Sittah. Seterusnya, perbincangan al-wakalah di dalam kitab-kitab fiqh ianya dibahaskan oleh para fuqaha dengan dimulakan dengan perbahasan dari sudut pensyariatannya yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, perbahasan diteruskan dengan membincangkan dari sudut rukunnya, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya dan segala yang berkaitan dengan pelaksanaan al-wakalah. Selain itu, konsep al-wakalah turut menjadi salah satu penyumbang kepada perkembangan industri takaful kini, khususnya dalam operasi takaful dan perlantikan ejen-ejen takaful. Atas dasar perkembangan industri ini, keperluan kepada kefahaman konsep al-wakalah khususnya dari perspektif hadis Nabawi amatlah perlu. Justeru, konsep al-wakalah menurut perspektif hadis perlu untuk dikaji dan diteliti agar pengaplikasian al-wakalah khususnya dalam takaful sentiasa berada di landasan yang dibenarkan syarak. Hal ini kerana prinsip pelaksanaan al-wakalah dijelaskan dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan kajian ini melihat pelaksanaan al-wakalah dalam perspektif al-hadis berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam hadis-hadis al-wakalah dalam Al-Kutub Al-Sittah dan aplikasinya dalam industri takaful. Baiklah, seterusnya definisi al-wakalah. Al-wakalah dari segi bahasa ialah perlindungan, al-hifz, penyerahan, at-tafwid atau memberi kuasa. Selain itu, dia boleh diungkapkan atau penyerahan kuasa al-muwakkil kepada orang lain, al-wakil, supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang boleh digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dan dilaksanakan semasa kuasa pemberi itu masih hidup. Dari segi istilah pula ialah berasal dari perkataan wakala yakilu waklan, iaitu bahasa Arab yang bermaksud menyerah atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah tugas pekerjaan wakil. Al-wakalah memiliki at-tafwid, iaitu penyerahan yang bermaksud penyerahanlah, sehingga dapat diertikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seorang yang mampu melakukan pekerjaannya sendiri dan sebahagian dari pekerjaannya diganti dan dilakukan oleh orang lain semasa hidupnya. Al-wakalah dalam pengertian lain iaitu perlimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau kepercayaan yang diberikan oleh pihak pertama. Akan tetapi, apabila kuasa itu telah laksanakan mengikut syarat yang ditentukan, maka segala risiko dan tanggungjawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Adapun menurut pandangan ulama Syafi'iyah, wakalah adalah satu ungkapan yang mengandungi suatu perwakilan
sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Seterusnya, rukun al-wakalah. Rukun wakalah menurut pandangan kumpulan Hanafiah, rukun wakalah hanya cukup iaitu dengan ijab kabul sahaja, tetapi jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka, berpendirian bahawa rukun dan syarat wakalah mestilah terdiri daripada sekurang-kurangnya 4 perkara, iaitu pihak pemberi kuasa, muwakil, pihak penerima kuasa, wakil, objek yang dikuasakan, taukil, dan ijab kabul sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Alia Syafiqah binti Abdul Hashim, bernombor metrik di 19311-951. Slide ini saya akan menerangkan tentang rukun-rukun al-wakalah. Rukun yang pertama ialah orang yang memberi kuasa, iaitu al-muwakil. Seseorang yang mewakilkan pemberi kuasa disyaratkan memiliki hak untuk tasyaruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Tasyaruf membawa maksud segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan syarak menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum, hak, kewajipan. Didelegasi kat sini membawa maksud tindakan mengamanah atau menurunkan kuasa kepada seseorang yang lain. Seseorang itu tidak sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Kiranya dia tak boleh bagi benda yang bukan hak milik dia. Pemberi kuasa mempunyai hak ke atas sesuatu yang dikuasakannya. Dari sudut pandangan lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cekap bertindak atau mukallaf. Seorang wakil haruslah cukup sifat, iaitu haruslah orang yang berakal dan mumayyiz. Kanak-kanak, orang gila serta orang yang belum mumayyiz tidak mempunyai hak ke atas sesuatu yang dikuasakannya. Seterusnya, orang yang diberi kuasa iaitu al-wakil. Penerima kuasa perlu memiliki kecekapan dalam suatu aturan yang menyusun proses akad wakalah ini. Kerana dia kena cekap dalam menyusun akad wakalah ini, sehingga cukup hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. Seseorang yang menerima kuasa ini perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini bermaksud tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali atas kesengajaan. Seterusnya ialah objek atau perkara atau hal yang dikuasakan, iaitu at-taukil. Objek mestilah sesuatu yang boleh diwakilkan kepada orang lain seperti jual beli, pemberian upah dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberi kuasa. Maksud kat sini, objek ni mestilah berbentuk pekerjaan yang ada pada saat dikuasakan menjadi hak pemberi kuasa, iaitu al-muwakil. Tidak sah mewakilkan penjualan barang yang tidak dimiliki oleh al-muwakil. Para ulama berpendapat bahawa tidak boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah seperti solat. Tetapi dia boleh menguasakan ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, haji dan umrah. Ibadah maliyah ni ialah ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan. Selain itu, hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan. Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syariah Islam. Seterusnya, sirah atau ijab dan kabul.
Satu perjanjian yang di antara pemberi kuasa dan dengan penerima kuasa dari permulaan akad hingga akad yang terakhir. Isi perjanjian mesti didelegasikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Berhubung dengan tawaran dan penerimaan akad wakalah ini mencukupi dengan perkataan atau perbuatan yang memberi pengertian penyerahan kuasa kepada seseorang untuk dilakukan sesuatu urusan bagi pihaknya dan dipersetujui oleh wakil. Contohnya, A berkata kepada B, "Saya mewakilkan kepada anda untuk membeli sehelai baju kepada saya." Dan B berkata, "Saya menerima atau saya setuju." Wakalah juga boleh berlaku dengan tindakan perbuatan seperti wakil melaksanakan urusan yang diwakilkan kepadanya selepas tawaran dibuat atau selepas dia mengetahui tawaran wakalah kepadanya dan dia melaksanakannya, sedangkan dia tidak hadir dalam majlis akad tersebut. Tindakan melaksanakan urusan yang diwakilkan itu menunjukkan penerimaannya. Wakalah ada dalam bentuk umum dan bentuk khusus. Akad wakalah yang umum seperti pewakil berkata kepada wakilnya, "Saya mewakilkan anda untuk mengurus semua urusan saya." Dan akad wakalah yang khusus seperti pewakil berkata kepada wakilnya, "Saya mewakilkan anda untuk membeli sepasang kasut kulit bata untuk saya." Wakil yang mendapat mandat wakalah umum dia berhak melakukan segala urusan pewakilnya mengikut mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Syafi'i tidak mengiktiraf wakalah umum kerana ada unsur penipuan iaitu gharar. Syarat-syarat al-wakalah. Yang pertama, pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Kiranya akad tu dia boleh ganti dengan orang lain lah, yang wakil tadi tu. Tidak sah untuk mewakilkan mengerjakan ibadah seperti solat, puasa dan membaca Quran. Tak sah kalau dia nak wakilkan untuk solat kan. Solat kita mestilah kena solat sendiri kan. Puasa pun kita kena puasa sendiri. Macam tu. Setiap individu kena lakukan benda tu. Yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Kalau kat sini dia nak kata akad tu mestilah barang tu milik muwakil tadi. Tak sah kalau barang tu bukan milik muwakil tu. Yang ketiga, pekerjaan itu diketahui secara jelas. Tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar. Kena kalau kita tak tahu kita nak buat kedok benda tu. Sebagai contoh, aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengahwini salah satu anakku. Okay, kat sini, dia tak tahu pun anak dia nak kahwin bila. Tapi dia dah cakap dah, kayaknya masih sama-sama benda tu. Yang keempat, siqah. Bahasa dari pemberi kuasa haruslah atas kerelaannya menyerahkan kuasa kepada al-wakil dengan lafaz yang jelas. Contohnya, aku wakilkan kepadamu penjualan keretaku ini. Kayaknya lafaz jelas, tak pun lafaz secara tersirat atau dalam bentuk sindiran seperti aku jadikan dirimu sebagai menggantikan aku untuk rumah ini. Yang kedua, pihak penerima kuasa iaitu al-wakil hanya cukup menerimanya, iaitu qabul, meskipun tidak ada ucapan ataupun tindakan. Kerana dia boleh terimalah qabul.
Seterusnya ialah hukum dan dalil penetapan al-wakalah. Hukum al-wakalah ia boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dengan dasar hukum ibahah, iaitu diperbolehkan. Maksud kat sini asal hukum wakalah ni ialah ibahah. Al-wakalah juga boleh menjadi sunnah, makruh, haram maupun wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dilakukan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya. Hukum boleh berubah mengikut niat pemberi itu. Para imam mazhab sepakat mengatakan bahawa perwakilan dalam akad iaitu kontrak, perjanjian, transaksi dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah boleh dilakukan selama mengikut rukun-rukunnya. Kiranya dekat sini akad seperti kontrak, perjanjian, transaksi ni boleh kita wakilkan untuk orang lain. Setiap hal boleh dilakukan pergantian selagi hal tersebut berkait dengan hal ibadah yang bersifat badaniyah seperti solat, puasa atau yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Maksud dekat sini ibadah yang bersifat badaniyah ni seperti solat, puasa tu kita tak boleh wakilkan orang lain untuk buat dekat kita. Kita kena buat sendiri benda tu. Antara pekerjaan yang boleh dilakukan ialah jual beli, persewaan, pembayaran hutang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan, maka hukumnya sah memberi wakalah. Kontrak yang macam ni, jual beli, persewaan semua ni, kita boleh wakilkan orang lain yang kita pakai al-wakil tadi tu. Sekiranya al-wakalah jenis kontrak jaiz min atrafain, iaitu kedua belah pihak berhak membatalkan kontrak tu bila-bila masa saja. Kalau kita pakai jenis wakalah yang kontrak jaiz ni, min atrafain ni, kita boleh bila-bila masa kita boleh batalkan. Pemberi kuasa iaitu al-muwakil berhak mencabut kuasa dan menghentikan penerima kuasa al-wakil dari pekerjaan yang dilaksanakan. Kiranya al-muwakil ni dia boleh mencabut kuasa atau menghentikan penerima kuasa al-wakil tu pun bila-bila masa saja. Begitu juga sebaliknya, bagi penerima kuasa iaitu al-wakil berhak membatalkan dan mengundurkan diri dari kesanggupan atau keupayaannya menerima kuasa. Kerana kalau al-wakil ni tak mampu dah, dia nak laksanakan akad wakalah ni, dia pun boleh tarik diri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifa Izzati binti Khairi bernombor metrik di 19312077. Okey, baiklah, saya akan sambung slide yang seterusnya iaitu dalil penetapan al-wakalah. Okey, kita lihat yang pertama iaitu Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi yang bermaksud, dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka agar saling bertanya, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita sudah berada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifa Izzati binti Khairi bernombor metrik di 19312077. Okey, baiklah, saya akan sambung slide yang seterusnya iaitu dalil penetapan al-wakalah. Okey, kita lihat yang pertama iaitu Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi yang bermaksud, dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka agar saling bertanya, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita sudah berada di sini satu atau. Okey, baiklah, kita pergi kepada dalil yang kedua iaitu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW semasa hidupnya pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya, di antara adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membahagikan haiwan dan lain-lain yang kemudiannya dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah. Salah satu hadis yang menjelaskan. Okey, baiklah, kita pergi kepada dalil yang kedua, iaitu daripada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW semasa hidupnya pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya, di antara adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membahagikan haiwan dan lain-lain yang kemudiannya dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah. Salah satu hadis yang menjadi landasan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ijma', iaitu para ulama sepakat dengan ijma' dibolehkannya wakalah. Bahkan mereka lebih cenderung mensunahkannya dengan alasan bahawa hal tersebut termasuk dalam jenis ta'awun atau tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Dalam perkembangan fiqh Islam juga, status wakalah sempat diperdebatkan. Apakah wakalah masuk dalam kategori niabah, iaitu sebatas mewakili, atau kategori wilayah atau wali? Hingga kini, dua pendapat. Okey, seterusnya kita pergi kepada ijma', iaitu para ulama sepakat dengan ijma' dibolehkannya wakalah. Bahkan mereka lebih cenderung mensunahkannya dengan alasan bahawa hal tersebut termasuk dalam jenis ta'awun atau tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Dalam perkembangan fiqh Islam juga, status wakalah sempat diperdebatkan. Apakah wakalah masuk dalam kategori niabah, iaitu sebatas mewakili, atau kategori wilayah atau wali? Hingga kini, dua pendapat itu masih terus berkembang. Okey, baiklah, kita pergi kepada bahagian-bahagian al-wakalah, iaitu al-wakalah terhad muqayyad. Perwakilan terhad bermaksud akad perwakilan yang meletakkan had atau sekatan pada tindakan seseorang wakil melalui syarat-syarat tertentu. Had ini boleh berlaku dalam bentuk keperluan, keadaan dan kemampuan wakil. Ia juga boleh dihadkan kepada individu, masa, tempat dan juga harga. Contohnya, seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surah wasiat ataupun ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan. Okey, contoh yang seterusnya, al-wakalah mutlak. Perwakilan mutlak bermaksud pelantikan wakil tanpa mengikat wakil dengan sesuatu dan tidak meletakkan syarat-syarat tertentu dan khusus. Okey, contohnya dekat sini, perwakilan dari sebab. Okey, baiklah, kita pergi kepada bahagian-bahagian al-wakalah, iaitu al-wakalah terhad muqayyad. Perwakilan terhad bermaksud akad perwakilan yang meletakkan had atau sekatan pada tindakan seseorang wakil melalui syarat-syarat tertentu. Had ini boleh berlaku dalam bentuk keperluan, keadaan dan kemampuan wakil. Ia juga boleh dihadkan kepada individu, masa, tempat dan juga harga. Contohnya, seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surah wasiat ataupun ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan. Okey, contoh yang seterusnya, al-wakalah mutlak. Perwakilan mutlak bermaksud pelantikan wakil tanpa mengikat wakil dengan sesuatu dan tidak meletakkan syarat-syarat tertentu dan khusus. Okey, contohnya dekat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadirah binti Muhammad Isa, nombor metrik di 192-11683. Jadi, untuk pembentangan kumpulan saya bagi topik Al-Wakalah, saya akan menerangkan serba sedikit subtopik bagi tajuk tersebut. Okey, baik. Kita pergi dahulu ke subtopik yang pertama, iaitu perwakilan tanpa upah. Okey, pelaksanaan Al-Wakalah juga boleh dilakukan secara sukarela, tanpa sebarang upah atau ganjaran. Dan ianya adalah merupakan satu bentuk ihsan dan ta'awun yang sangat digalakkan dalam Islam. Perkara ini berdasarkan kepada petunjuk daripada Nabi SAW yang ada ketika mewakilkan urusannya tanpa menyatakan sebarang ganjaran. Dalam konteks semasa perwakilan tanpa upah sering berlaku dalam kehidupan kita, kerana sebagai manusia, kita tidak mampu melakukan semua perkara dalam masa-masa tertentu dan keterbatasan kemahiran dalam perkara tertentu. Menurut pandangan Maliki, Hambali dan Hanafi, wakil bebas untuk meneruskan kerja atau melepaskan dirinya pada bila-bila masa
Seterusnya, kita pergi pula ke faktor terbatalnya kontrak al-wakalah. Al-wakalah adalah kontrak yang melibatkan hubungan dua hala, iaitu antara pewakil dan wakil. Oleh kerana itu, para fuqaha berpandangan bahawa kontrak ini mempunyai hadnya, bergantung kepada masa, tempat dan keadaan. Berdasarkan kepada definisi yang diberikan, iaitu penyerahan sesuatu pekerjaan yang mampu dilaksanakan sendiri dan boleh diwakilkan kepada orang lain dengan lafaz tertentu, iaitu akad, untuk dilaksanakan dalam tempoh hayatnya. Justru, para fuqaha telah memberikan beberapa garis panduan dalam perkara ini. Antara perkara yang menyebabkan berakhirnya kontrak al-wakalah iaitu apabila perkara yang diwakilkan telah selesai dilaksanakan oleh wakil. Hal ini kerana setelah urusan atau pekerjaan yang diwakilkan telah selesai dilaksanakan, maka tiada lagi urusan antara pewakil dengan wakil dan berakhirnya perwakilan antara kedua-dua belah pihak. Selain itu, ianya juga berakhir apabila pewakil melucutkan keahlian wakil atau pewakil menarik semula urusan yang diwakilkan daripada wakilnya berdasarkan sebab-sebab yang tertentu dan mestilah tidak melanggari segala syarat semasa akad dilakukan. Di samping itu, kontrak al-wakalah boleh berakhir apabila salah satu pihak daripada pewakil atau wakil hilang keupayaan seperti perkara yang diwakilkan tidak lagi menjadi pemilik pewakil atau bukan lagi di bawah jagaannya. Begitu juga sekiranya wakil hilang keupayaan untuk menguruskan urusan yang diwakilinya seperti meninggal dunia atau gila yang berterusan, kerana untuk menjadi wakil mestilah pihak yang mampu untuk menguruskan perkara yang diwakili. Selanjutnya, kita pergi pula ke aplikasi al-wakalah dalam tabung haji. Simpanan di tabung haji adalah berdasarkan konsep wakalah, bermaksud seseorang iaitu muwakil melantik satu pihak yang lain iaitu wakil sebagai wakilnya untuk mengendalikan urusannya. Ia adalah patuh syariah serta dijamin sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Peralihan kepada kontrak wakalah akan berkuat kuasa bermula 31 Disember 2019 menggantikan kontrak simpanan wadiah yad damanah yang digunakan sebelum ini. Menerusi kontrak baharu ini, tabung haji adalah wakil untuk menguruskan dana pendeposit bagi tujuan aktiviti pelaburan dan operasi haji di mana keuntungan yang dijana pada setiap tahun akan diagihkan kepada pendeposit berdasarkan prestasi kewangan tabung haji. Tabung haji sentiasa berusaha untuk menambah baik perkhidmatannya dengan melaksanakan pembaharuan dan penstrukturan semula untuk manfaat pendeposit. Antara kelebihan menyimpan di tabung haji adalah simpanan dijamin 100% oleh kerajaan selaras dengan Akta Tabung Haji 1955. Selain zakat telah dibayar bagi pihak pendeposit. Pendeposit sedia ada tidak perlu mengisi apa-apa dokumen baharu dan boleh berurusan seperti biasa di mana-mana pejabat cawangan tabung haji di seluruh negara. Tabung haji ingin memaklumkan bahawa dengan mengekalkan deposit bersama tabung haji selepas 31 Disember 2019, pendeposit dianggap telah memberi persetujuan terhadap peralihan kepada kontrak simpanan berkonsepkan wakalah ini. Pendeposit melantik tabung haji sebagai wakil untuk menguruskan wangnya dalam akaun tabung haji tanpa terikat dengan apa-apa terma selain yang ditetapkan dan selaras dengan Akta Tabung Haji 1955. Pendeposit boleh menyimpan dan mengeluarkan wang daripada akaun tabung haji selaras dengan Akta Tabung Haji dan selaras dengan peraturan-peraturan tabung haji, deposit dan pengeluaran, sebarang pindaan serta prosedur yang telah ditetapkan di tabung haji. Pendeposit menerima agihan keuntungan aktiviti pelaburan tabung haji setelah ditolak kos pengurusan tabung haji. Dan zakat tertakluk sentiasa kepada tabung haji memenuhi keperluan-keperluan berkaitan di bawah Akta Tabung Haji 1955. Kesimpulannya, secara umumnya, al-wakalah adalah kontrak yang diharuskan dalam Islam sebagai satu rukhsah yang memberikan banyak kemudahan kepada urusan kehidupan umat Islam. Hal ini kerana sebagai manusia, kita tidak dapatlah melakukan semua perkara dalam satu-satu masa. Justru itu, aspek perwakilan amatlah diperlukan sebagai pihak kedua untuk menguruskan sesuatu urusan.
terutamanya dalam dunia hari ini, di mana pelaksanaan perwakilan ini telah menjadi satu medium utama dalam industri, khususnya bagi industri kewangan. Namun begitu, pelaksanaannya haruslah berlandaskan kepada syariat Islam, seperti mana yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam kajian ini, jelas bahawa kontrak al-wakalah dibincangkan oleh para ulama, khususnya mengenai rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan al-wakalah menepati kehendak syariat Islam. Di samping itu, kajian ini juga mendapati bahawa kontrak al-wakalah juga mempunyai maqasid yang besar kepada umat Islam dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi.